Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri perkongsian doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Doa-doa yang saya kongsikan sebelum ni sudah dihafal ke belum? Sudah diamalkan ke belum? Kita sememangnya dibolehkan berdoa dengan perkataan dan susunan ayat sendiri. Bahkan dalam bahasa sendiri pun boleh meskipun di dalam solat. Namun doa-doa yang Allah sendiri ajar dalam Al-Quran, yang Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam amalkan dan ajarkan, sudah tentu adalah lebih baik. Baik di dunia mahupun di akhirat. Baik, kali ini saya ingin berkongsi sebuah doa yang agak masyhur. Ia dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis nombor 25506 atau penomboran lain hadis nombor 26602. Juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya hadis nombor 915 atau penomboran lain hadis nombor 925. Hadis ini darjatnya dhaif kerana dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tidak dikenali. Jangan terkejut ya, saya berkongsi hadis yang dhaif. Kita para pencinta sunnah, para pendukung sunnah, bukannya menolak hadis dhaif secara total, secara keseluruhan sebagaimana yang dituduh oleh pihak lain. Akan tetapi kami menerima hadis dhaif selari dengan syarat-syarat yang digariskan oleh para ulama. Antara syarat itu, kita ulang kaji sedikit ya. Hadis tersebut ringan kedaifannya. Bererti bukan hadis dhaif jiddan, hadis maudhu atau yang tiada asal usulnya. Berdasarkan syarat pertama ini, tidak boleh diterima sebarangan hadis, melainkan telah disemak oleh pakar hadis. Contohnya merujuk kepada hadis yang bakal saya kemukakan, ia disemak dan dinilai dhaif oleh Al-Bushiri dalam Misbah Al-Zujajah Bizawaid Ibnu Majah hadis nombor 341 dan Syu'aib Al-Arnaud dan rakan-rakan dalam semakan mereka ke atas Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Syarat kedua, hadis dhaif tersebut tidak digunakan dalam urusan akidah, fiqh mahupun hukum hakam. Sebaliknya hanya digunakan untuk menerangkan keutamaan sesuatu amalan yang memang sedia disyariatkan dan memberi motivasi kepada sesuatu amalan dan memberi amaran terhadap sesuatu kesalahan. Syarat ketiga, apabila menyampaikan hadis dhaif tersebut, tidak boleh menyandarkannya secara pasti kepada Rasulullah, melainkan sekadar diisyaratkan. Contohnya, tidak boleh berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaliknya hendaklah berkata sebagai contoh dalam sebuah riwayat disebut bahawa sekian. Syarat keempat, hendaklah menerangkan darjat hadis tersebut bahawa ia adalah dhaif supaya masyarakat tidak menyangka ia adalah sahih. Ini adalah sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh para ustaz selebriti, oleh para ustazah azwajah. Mereka menyampaikan hadis sesuka hati dan kalau mereka tahu pun hadis itu dhaif, mereka tak nak bagi tahu bahawa hadis itu dhaif. Kenapa? Nanti para penonton, para hadirin bertanya ataupun enggan menerimanya. Padahal kalau dah tahu para penonton enggan menerimanya, janganlah sampaikan hadis dhaif, sampaikanlah hadis yang sahih dan hasan saja, kan? Okey. Syarat kelima, hendaklah memberi keutamaan, memberi prioriti menyampaikan hadis-hadis yang sahih dan hasan, meminimumkan penyampaian hadis-hadis yang dhaif. Demikian secara ringkas antara syarat-syarat penyampaian dan penggunaan hadis dhaif. Apabila kita mengkritik hadis dhaif, kita bukannya menolak hadis dhaif secara total, tetapi mengkritik penyampaian dan penggunaannya yang tidak berdasarkan syarat-syarat di atas. Bahkan syarat pertama pun tidak diperhatikan. Yang ini mana sumbernya?
apa sumbernya dan apa darjatnya, baru syarat pertama. Itu pun tidak mereka perhatikan, ya. Baik, demikian secara ringkas tentang hadis dhaif. Jadi hadis yang bakal saya sampaikan darjatnya dhaif, dan ia saya sampaikan atas sebab keutamaan beramal ataupun keutamaan hadis tersebut, ya. Keutamaan doa tersebut. Okey, hadis yang saya masukkan ini adalah daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan saya bacakan sekarang ini bahawa beliau berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu iza shalla subha hina yusallimu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bermaksud Ummu Salamah berkata bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lazim menyebut apabila selesai daripada solat subuhnya, tak kala setelah memberi salam, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon daripada engkau, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang thayyiban, yang baik, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Baik, memandangkan hadis ini adalah dhaif, saya tidak boleh menyandarkannya secara pasti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang patut saya lakukan ialah menyampaikannya dengan berkata, diriwayatkan bahawa selepas solat subuh, doa yang lazim dibaca oleh baginda ialah dengan membaca doanya saja, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, seterusnya saya ulas sedikit tentang maksud doa ini agar para penonton yang dirahmati Allah dapat faham kenapa saya suka untuk berkongsi doa ini, ya. Dalam doa ini kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala 3 perkara yang sangat penting. Pertama, kita memohon ilmu yang bermanfaat. Kita tidak mahu sekadar ada ilmu, sekadar ada kelulusan kertas, tetapi ilmu tersebut tidak memberi manfaat kepada kita mahupun kepada umat Islam. Sebaliknya, apa yang kita inginkan ialah ilmu yang bermanfaat. Apa dan macam mana ilmu yang bermanfaat tu? Ilmu yang dapat menjadikan kita mentauhidkan Allah dan menjauhi sebarang bentuk sekutu baginya. Ilmu yang dapat menjadikan kita seorang hamba yang terbaik dengan beribadah kepadanya, dengan ibadah yang Allah redai. Ilmu yang dapat menjawab pelbagai pandangan yang aneh atau salah berkenaan Islam, baik oleh umat Islam mahupun yang belum Islam. Dan juga ilmu yang dapat menjadikan kita manusia yang disenangi oleh manusia lain, sehingga mereka pun dapat manfaat daripada kita, dapat manfaat ilmu tu ataupun manfaat daripada kita secara umumnya, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat tu bukanlah ilmu yang mengajak kepada menyekutukan Allah, bukanlah ilmu yang mencipta akidah dan ibadah yang baharu kemudian mendakwa ia adalah hasanah. Bukan ilmu yang digunakan untuk memperdayakan umat Islam seperti menyamakan antara tawasul dan istighasah, menyamakan antara ziarah kubur dan kuburiyun. Dan bukan ilmu yang menjadikan orang lain tidak senang dengan kita kerana sikap sombong, ujub, berdusta dan apa-apa lain yang negatif. Contohnya saya sendiri, alhamdulillah, saya sering berdoa kepada Allah agar mengilhamkan kepada saya topik-topik dan isu-isu yang bermanfaat kepada umat Islam untuk saya jadikan kandungan video. Saya tidak mahu menjadi content creator semata-mata, tetapi creating content that is beneficial for Islam and its ummah. Kemudian perkara kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang thayyiban. Thayyiban bererti rezeki yang baik, dan rezeki yang baik sekaligus bererti rezeki yang halal. Ringkasnya, kita tidak mahu semata-mata ada rezeki, tetapi kita inginkan rezeki yang baik lagi halal, sehingga dengan itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang thayyiban adalah penting agar doa kita dimakbulkan, kehidupan kita tenang, dan sesi soal jawab di hari akhirat kelak
menjadi cepat dan mudah. Itulah yang kita nak sebagai rezeki yang thayyiban. Perkara ketiga yang kita mohon ialah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang diterima oleh Allah ialah apa yang menepati dua syarat. Pertama, ikhlas kerana Allah, dan kedua, selari dengan syariat Allah. Sesuatu amalan tidak akan diterima jika tidak menepati dua syarat ini. Dalil-dalil bagi dua syarat ini telah saya jelaskan dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Seseorang itu mungkin ikhlas berzikir hu, tetapi zikirnya itu tidak diterima oleh Allah kerana lafaz zikir hu tidak pernah disyariatkan olehnya. Contoh lain, seseorang itu mungkin berzikir subhanallah, subhanallah secara bersendirian dan perlahan menggunakan rantai tasbih. Namun zikir itu tidak pula diterima oleh Allah kerana dia berzikir untuk menunjuk kepada orang lain melalui rantai tasbih tersebut bahawa dia orang yang rajin berzikir. Kan betul-betul duk tayang kat orang. Jadi keikhlasannya itu menyebabkan amalannya itu tidak diterima. Meskipun lafaz zikirnya, cara zikirnya itu betul, selari dengan syariat Islam, tetapi keikhlasan tidak ada, maka itu menyebabkan amalan tersebut tidak diterima. Maka melalui doa ini, kita memohon kepada Allah keikhlasan dan amalan yang menepati syariatnya, agar dengan itu amalan kita diterima olehnya. Dalam erti kata lain, rangkap terakhir doa ini memelihara kita daripada sifat riak dan sum'ah dan atau daripada amalan bid'ah. Demikian beberapa iktibar penting yang dapat saya kongsikan melalui 3 perkara yang kita pohon dalam doa ini. Doa ini pula kita baca setelah solat subuh agar dengan itu hari kita dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyiban dan amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, demikianlah sedikit perkongsian saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.